saudara ataupun saudari ETA, pertama sekali isu Nik Faizal dan Jolo ni telah lama kita bincang. Dan daripada laporan-laporan yang telah sedia ada sejak beberapa tahun yang lalu, Jolo dikatakan sudah keluar daripada bidang kuasa Malaysia dan juga dikatakan tidak berada dalam bidang kuasa Amerika maupun negara-negara Eropah seperti United Kingdom atau Switzerland yang sedang menyiasat kes-kes 1MDB. Tapi di mana beliau berada? Wallahu alam. Dipercayai berada dalam bidang kuasa di bawah negara China. Di situlah menjadi isu sama ada kalau negara Malaysia mempunyai kehormatan dan dipercayai sebagai suatu negara yang berdaulat walaupun saiznya kecil dengan pemimpin yang jujur dan ikhlas yang dihormati orang lain atau negara lain, semestinya China akan memberi muka kepada kita. Tapi kalau sistem urus tadbir kita tidak dihormati oleh negara lain, takkanlah negara China nak bekerjasama dengan kita. Di situlah pentingnya adalah kerajaan yang bersih. Saya perlu tekankan di sini sebab jangan kita lupa beberapa minggu lalu Jokowi dari Indonesia telah berjaya bersuah muka dengan Zelensky Ukraina dan Putin Rusia untuk memperoleh akses kapal membawa gandum ke Indonesia, menyelesaikan masalah bekalan gandum di Indonesia. Kerana apa beliau dapat? Sebab pemimpin-pemimpin itu menghormati Jokowi. Betul. Adakah kita akan dapat perkara macam tu daripada negara China? Kalau kita tanya pasal Jolo, negara China akan tuding balik, ramainya muka tak sama macam Jolo tapi perangai sama macam Jolo di Malaysia. Kenapa tak tuduh lagi? Itu jawapan China. So, saya harap boleh faham ya ETA. Ini bukan konsep, bukan soal proses perundangan. Ini konsep hubungan antarabangsa, kerjasama, hormat menghormati, kepercayaan, ketelusan, kejujuran, keikhlasan. Nik Faizal. Now, Nik Faizal daripada berita yang kita tahu, sebelum Najib Razak jatuh sekalipun, pada masa kononnya SPRM dan polis sedang menyiasat di bawah Jabatan Kuasa Siasatan Khas yang ditubuhkan oleh Abdul Ghani Patael pada masa itu, sebelum dia dibuang dan digantikan oleh Pandi Ali yang telah memberhentikan siasatan itu. Sebelum itu ya, ni cakap pasal hujung 2014 sampai pertengahan 2015. Saya kena tegas sebab tempoh tu penting. Tidak orang mungkin tak faham, akan mula spin dengan fakta-fakta lain. Pada masa itu Nik Faizal sudah menghilangkan diri. Pada masa itu siapa Perdana Menteri? Najib Razak. Pada masa itu siapa sekarang mengatakan Nik Faizal tidak ditangkap? Najib Razak. Kenapa dia benarkan Nik Faizal larikan diri? Kenapa dia tak tangkap Nik Faizal, serahkan kepada polis? Inilah dalang yang telah merosakkan 1MDB. Kenapa tidak? Kenapa sekarang ni mengatakan Nik Faizal tak dapat cari? Padahal Nik Faizal adalah pegawai ataupun kaki tangan dalam syarikat di bawah urusan tadbir urus Najib, seperti yang dirumuskan, ditemui oleh mahkamah, bukan Hanif Katri cakap. So, kalau ada orang nak bangkitkan Nik Faizal, maka sila buat temu janji, jumpa Najib Razak di penjara Kajang, tanya dia kenapa dia benarkan Nik Faizal keluar. Dan kalau dah keluar tanpa pengetahuan Najib Razak, kenapa Najib Razak tak usahakan Nik Faizal masuk balik? Kenapa tak bantu SPRM pada masa itu kalau dia tak bersalah? Begitu juga Jolo. Bila Jolo melarikan diri? Bukan selepas Najib Razak jatuh 9 Mei. Sebelum daripada itu tidak nampak, walaupun sekarang Hamid Badu kata dah berupa macam seladang dan beruang. Tapi dia keluar pun sebelum Kerajaan Barisan Nasional jatuh. Soalannya rakyat patut tanya, kenapakah kedua-dua karakter ini yang dikaitkan kononnya dengan 1MDB maupun SRC, kenapakah mereka dibiarkan keluar oleh kerajaan Najib Razak pada masa itu? Sedangkan pada masa itu, orang seperti Khairuddin Abu Hassan yang pergi buat laporan polis di negara yang ada tanggungjawab menyiasat kerana ada kemungkiran peruntukan jenayah di sana, kembalinya ke Malaysia ditangkap pada 18 September 2015, kononnya di bawah SOSMA. Kenapa orang macam tu boleh ditangkap tapi Nik Faizal dan Jolo dibiarkan pergi? Adakah di atas restu mereka sendiri?
Ni hari ni saya cakap sebab sebelum daripada ini perbicaraan Najib Razak berjalan. SRC. Saya menghormati prinsip perundangan. Tapi bila sampai satu tahap di mana orang yang telah diberi sepenuh keadilan oleh sistem keadilan daripada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan sampailah Mahkamah Persekutuan, segala ruang dan luang telah diberi. In fact kita tu harap kau panggillah Nik Faizal jadi saksi. Engkau tahu dia di mana dia berada. Dia tak laksanakan dan kemudian dia menuding jari kepada mahkamah. Itu saya tak boleh terima. Kita yang sering bercakap tentang keadilan wajib diberikan kepada Najib, wajib diberikan kepada semua, tapi orang tu kemudiannya menuding jari kepada mahkamah dengan penuh biadab dan jijik. Saya tak boleh terima sebagai pegawai mahkamah, sebagai orang mahkamah. Itu rumah saya. Jangan tuding jari sembarangan. Ya? Jadi pada hari ini saya nak tanya soalan ni. Kes dah selesai SRC. Mana Nik Faizal pergi, mana Jolo pergi, tanyalah kepada Najib Razak. Itu berlaku pada masa Najib Razak Perdana Menteri. Okey, saya harap saya telah jawab dengan lengkap, bukan kepada saudara atau saudari ETA sahaja, kepada penyokong-penyokong taksub yang tidak boleh menerima keputusan yang seadil-adilnya 4 tahun 1 bulan 19 hari proses perbicaraan selepas dituduh di mahkamah. Masakan lagi nak persoalkan dari sudut kehakiman dan perundangan, bukan dengan retorika politik palsu yang saya tak boleh terima. Sekian, harap saya dah jawab saudara ETA. Terima kasih ETA untuk soalan anda. Baik.